Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita berada pada penghujung juz 1, bab ke-10 pada menyatakan wirid-wirid dan tertibnya, muka surat 563. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita masuk kepada wirid yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wirid yang keempat iaitu antara gelincir matahari hingga selesai daripada sembahyang zuhur. Jadi mula zawal. Gelincir matahari itu bahasa Arab dia zawal. Zawal ni maksud dia adalah masuknya waktu zuhur sampai selesai sembahyang zuhur. Dan daripada sunat rawatib dia. Juga sunat rawatib dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan inilah disebut di sini, dan inilah wirid yang terlebih pendek daripada segala wirid yang siang hari, dan yang terlebih afdalnya bahawa engkau bersedia bagi sembahyang zuhur itu. Maka hendaklah engkau bangun daripada tidur waktu qailulah itu dahulu daripada gelincir matahari, kemudian maka mengambil air sembahyang, kemudian maka sembahyanglah sunat wuduk 2 rakaat, kemudian pergi ke masjid serta engkau peliharakan segala adab pada ketika keluar daripada rumah dahulu itu hingga sampai ke masjid. Maka sunat engkau sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Dan apabila engkau dengar akan bang, maka hendaklah engkau jawab akan dia, kemudian maka engkau baca akan doa yang kemudian daripada bang dahulu itu. Itu, dan setelah membaca doa itu, maka sembahyanglah engkau 4 rakaat dahulu daripada fardu zuhur. Semuanya itu sunat muakkadah pada ahli sufi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'itqi raqabatin min bani Ismail. Rawahu Tabrani fil Kabir. Ialah kitab targhib. Artinya barang siapa sembahyang dahulu daripada fardu zuhur 4 rakaat, maka adalah ia seperti menyamai memerdekakan seorang sahaya daripada anak Nabi Ismail. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi solat sunat zuhur, solat sunat zuhur 4 rakaat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla arba'an qabla dhuhri ghufira dhunubuhu yawmahu dhalika. Rawahu Al-Khatib fi Tarikh, yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Tarikh. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada fardu zuhur, nescaya diampuni akan segala dosanya di dalam harinya demikian itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan harus disembahyangkan 4 rakaat dahulu daripada fardu zuhur itu dengan 1 salam. Tetapi sunat pada mazhab Syafi'i, tiap-tiap 2 rakaat itu 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi mazhab Hanafi dia 4 rakaat. Terus 1 kali solat 4 rakaat 1 salam lah maksud dia. Mazhab Syafi'i itu dengan 2 tetapi mazhab Syafi'i itu tiap-tiap 2 rakaat itu 1 salam, iaitu muwafaqah, sesuai dengan hadis yang sahih.
Dan sunat sembahyang 4 rakaat itu hendaklah dilanjutkan bacaannya. Itu kerana di dalam waktu itu dibukakan segala pintu langit, seperti dalam hadis Nabi SAW bahawa diangkatkan baginya di dalam waktu ini segala amal yang kebajikan. Jadi waktu langit itu dibuka, segala amal kebajikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka sembahyang ia fardu zuhur. Setelah itu sembahyang fardu zuhur 4 rakaat serta berjamaah, dan sunat membaca segala puji-pujian yang tersebut kemudian daripada sembahyang subuh dahulu itu. Kan, baca segala wirid macam waktu solat subuh tadi. Kemudian maka sembahyang 2 rakaat, iaitu sunat muakkadah. Kemudian maka sembahyang pula 4 rakaat, dan sunat pada sembahyang ini bahawa dibaca akan segala ayat kursi dan 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Hadirin wal hadir hafizakumullah, ini adalah wirid yang dilakukan untuk fardu zuhur. Maksudnya bukan fardu zuhur, iaitu antara dan setelah waktu zuhur. Wirid yang kelima iaitu kemudian daripada sembahyang zuhur hingga waktu asar. Jadi mula dari setelah sembahyang zuhur sampailah waktu asar. Disebutkan di sini, dan disunatkan di dalam waktu ini iktikaf di dalam masjid serta masyghul dengan zikrullah ta'ala dan segala bahagi daripada kebajikan. Jadi disunatkanlah waktu ini iktikaf di dalam masjid serta masyghul dengan zikrullah ta'ala dan segala bahagi daripada kebajikan. Dan jikalau di rumahnya itu sejahtera bagi agamanya dan lebih terhimpun bagi segala himmahnya, yakni terlebih hadir hatinya di dalam berbuat ibadat di rumahnya itu, maka lebih afdal pada haknya. Dan mengerjakan segala wirid di dalam waktu ini, iaitu seperti mengerjakan aurat yang di dalam waktu duha hingga gelincir matahari yang tersebut di dalam wirid yang ketiga dahulu itu pada fadilatnya. Dan makruh tidur di dalam waktu ini bagi barang siapa yang telah tidur di dalam waktu qailulah itu, iaitu waktu yang dahulu daripada gelincir matahari. Ini. Jadi jangan tidur waktu ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama. Thalathun yamkutullahu alaiha ad-dahku min ghairi ajabin wal aklu min ghairi ju'in wal naumu bin nahari min ghairi sahri lail. Artinya, intinya 3 perkara yang dimurkai Allah Ta'ala atasnya. Pertama, tertawa hingga daripada tiada ujub. Kedua, makan daripada tiada lapar. Ketiga, tidur pada siang hari pada tiada berjaga di malam berbuat ibadat. Jadi kalau dia dah tidur qailulah lain. Tak boleh lah. Kalau dia belum, ini. Dan makruh tidur di waktu ini bagi barang siapa yang telah tidur. Dah tidur qailulah, tidur lagi lepas zuhur. Itu makruh. Jadi sepatutnya dia tidak tidur. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Syahdan. Sehari semalam itu 24 saat jam. Jadi sehari semalam tu ada 24 jam kan. Kita ni hidup ni ada 24 jam. Maka seyogyanya bahawa jangan tidur di dalam sehari semalam itu terlebih daripada 8 saat. Jadi sehari semalam tak boleh tidur lebih daripada 8 jam. Maka memadalah akan dikau jika hidupmu 60 tahun apabila hilanglah umur 20 tahun kerana tidur. Jadi kalau nak kira sehari tidur berapa jam, kita tidur ni kalau umur 60 ni 20 tahun kita hidup dengan tidur, cukuplah. Di dalam ketika yang demikian itu menghilangkan sepertiga umurmu. Tetapi tatkala ada tidur itu makanan bagi roh seperti makanan bagi badan, seperti ilmu dan zikir itu makanan bagi hati, maka yang demikian itu tak dapat tiada daripadanya. Nak tak nak terpaksa tidur tu kan.
Sebab kalau kita tak tidur, kita ngantuk, kita tak boleh buat kerja, kita tak boleh berzikir, kita tak boleh mengaji, kita tak boleh menuntut ilmu, kita tak boleh buat banyak benda. So kita terpaksa tidur. So tidurlah. Terpaksa tidur. Tidurlah. Fine, tidur. Tapi kena tahu. Tak bolehlah lebih dari itu. Jangan terlebih tidur. Makan, kena makan. Tak makan, macam mana? Tak boleh nak hidup, kena makan. Tapi jangan terlebih makan, tuan-tuan. Ini ada batasnya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Jadi, tidur tak boleh terlebih tidur. Ada orang memang ada di hidup dia, malam tu dia tak tidur, berjaga, lepak sana lepak sini, kerja dia tu je lah, lepak, tak ada buat apa, duk bergurau dah macam tu. Tak ada masa depan, tak ada apa, degree tak ada apa, sekolah je lah, SPM habis, sudah tak buat apa-apa dah, tak ada buat apa-apa. Tak nak tu kerja ni semua, dan malam lepak, pagi sebelum subuh tidur, tak subuh pun lebuh. Tidur, bangun pukul 3, pukul 2. Baru cari sarapan. Ada orang macam ni? Ada. Siapa kata tak ada? Jadi ini yang bahaya. Jadi sampai bila kita nak jadi macam ni? Kita kena sedar diri. Tak boleh macam tu. Hadirin wal hadirat, kita kena ada vision, mission, apa yang ingin kita capai untuk bangun negara ini, untuk bangun agama kita, untuk bangun bangsa kita, taat setia dengan raja kita. Bagaimana kita nak berusaha tersebut? Kita kena ada kita punya mission, vision and mission. Itu kena ada. KPI kita kena ada. Apa yang kita nak buat, pencapaian yang kita nak buat. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil cakna, yang perlu untuk kita ada mantapkan diri kita, supaya kita tak jadi bangsa yang tidur. Ni bangsa yang tidur. Saya lihat banyak bangsa kalau dia dah jadi kaya, dia jadi macam tu, malas, tak ada buat apa, tak ada pencapaian. Nak dapat kelulusan tinggi dalam pendidikan, perlu belajar, perlu kerja, perlu baca, perlu susah. Nak menuntut ilmu tu, nak pandai tu, kena belajar, kena kerja keras untuk dapat ilmu. Tapi orang yang dah malas, dah hidup dengan kemewahan, tak merasa dia perlu kepada tu, apa dia buat? Goyang kaki tu, tak peduli dah. Tak peduli pendidikan, tak peduli. Cukup ada duit berapa, beli taksi, maksudnya beli kenderaan 5-6, sewakan kepada kepada orang lain. Dia tinggal masukkan poket duit, siang hari siang malam. Tak jaga tu je lah. Paling malam-malam hantar taksi tu, kereta tu pergi workshop, servis, tu je lah. Akhirnya baring, tengok makan, tengok TV, tu je lah. Tak ada benda. Tak boleh. Kita kena ada usaha, kita kena ada pencapaian, kita kena ada kemajuan, ilmu dan amal. Ini yang diajarkan oleh ulama, oleh Imam Syekh Abdul Samad Al-Albani, oleh Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Tetapi tidur yang 8 saat di dalam sehari semalam itu dituntut oleh syarak. Kerana tidur yang 8 saat itu perkara yang pertengahan. 8 saat, okey, bolehlah, boleh diterima. Sebab apa? Dia adalah kira-kira kadar untuk kita beramal. Dan jika kurang daripada itu, terkadang memberi mudarat akan badan. Kadang-kadang. Maka oleh sebab itulah diharuskan oleh syarak tidur sekadar itu. Maksimum 8 jam. Tak boleh lebih sehari semalam. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah,
apa disebut. Dan jangan engkau majhul di dalam waktu ini hingga asar, melainkan dengan menuntut ilmu. Kalau boleh waktu ini menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Tapi kat Malaysia waktu ni, waktu orang tidur lah. Orang tak nuntut ilmu waktu ni. Orang nuntut ilmu waktu lain. Lepas maghrib saja. Tidak benar. Ini condition masing-masing berbeza, tuan-tuan dan puan. Imam Ghazali, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mereka hidup dalam bi'ah yang lain, tuan-tuan dan puan. Diri wal hadra hafizakumullah. Melainkan memberi manfaat di dalam akhirat atau mendorong akan orang yang muhsin akan berbuat kebajikan atau membaca Al-Quran atau berusaha di dalam hidupmu yang menolongi akan agama. Wirid yang keenam. Wirid yang keenam iaitu daripada sembahyang asar hingga matahari menjadi kuning. Ni antara sembahyang asar dengan matahari menjadi kuning. Apa dia kata? Apabila masuk waktu asar, maka iaitu masuk wirid yang keenam. Dan tiada di dalam waktu ini sembahyang sunat melainkan 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Antara bang dan iqamat seperti yang telah terdahulu daripada fardu az-zuhur dahulu itu. Kemudian maka ia sembahyang fardu asar 4 rakaat. Dan hendaklah ia majhul kemudian daripada sembahyang fardu asar ini akan wirid yang keempat yang tersebut di dalam wirid yang pertama dahulu itu hingga cahaya matahari menjadi kuning. Maka membaca ia akan doa dan zikir dan membaca Al-Quran dan fikir. Dan yang terlebih afdal di dalam waktu ini ialah membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum, kerana Al-Quran itu menghimpunkan makna zikir dan fikir. Wallahu a'lam. Jadi disuruh untuk membaca Al-Quran pada waktu ini. Waktu ni memang tak boleh tidur, tuan-tuan. Lepas asar, jangan tidur. Okey, wirid yang ketujuh, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wirid yang ketujuh iaitu apabila kuning matahari hingga masuk matahari. Sehingga masuk matahari. Jadi, ketujuh iaitu kuning matahari hingga masuk matahari. Maka sunat di dalam waktu ini membanyakkan tasbih dan mengucap istighfar. Dan segala kalimah yang 10 yang dibaca di dalam wirid yang pertama dahulu itu, iaitu wirid yang kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari segala. Terkira terbit matahari segala. Itu maksudnya. Iaitu pertama, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketiga, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Keempat, Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Kelima, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa as'aluhu taubah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Keenam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ketujuh, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kedelapan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Kesembilan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
wasallam. Kau wasallim, betul kan? Allahumma salli wasallam. Ke-10. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan ulang-ulang segala kalimat ini seperti yang tersebut dahulu itu. Ulang-ulang. Ini yang dipanggil dalam ratib Imam Al-Haddad ada. Boleh baca dalam ratib Imam Al-Haddad, tuan-tuan. Dan sunat bahawa dibaca dahulu daripada masuk matahari itu akan wasyamsi wadduhaha dan wallaili idza yaghsha dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan pada ketika tenggelam matahari hendaklah engkau sentiasa di dalam hal mengucap istighfar. Wallahu a'lam. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun wirid yang di dalam malam itu iaitu dibahagi atas 5 wirid. Wirid yang pertama iaitu daripada masuk matahari hingga masuk waktu isyak, iaitu masuk waktu syafaq yang merah. Jadi waktu syafaq. Syafaq tu mega merah. Syafaq ahmar. Ni syafaq ahmar. Maka apabila engkau dengar akan bang muazzin maghrib, maka jawab olehmu akan dia, kemudian maka baca olehmu. Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salawatika wa aswati du'aika anta antu'tiya Muhammadinil wasilata wal fadilata wa syarafat darajata wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan akan dikau pada ketika berhadap malammu dan membelakang harimu, dan pada ketika hadir sembahyangmu, dan ketika mendengar suara serumu, yakni suara orang bang, bahawa engkau beri akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah yakni akan tempat yang tinggi di dalam syurga dan akan kelebihan dan akan kemuliaan dan akan derajat yang tinggi yang terangkat di dalam syurga dan bangkitkan olehmu akan dia maqam kepujian yang engkau janjikan akan dia, wahai Tuhanku, yang amat mengasihi akan hambanya daripada orang yang mengasihan. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat dahulu daripada fardu maghrib dan dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada surah Al-Fatihah itu Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada surah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Kemudian maka sembahyang fardu maghrib kemudian daripada iqamah atau kemudian daripada menjawab iqamah. Dan setelah selesai sembahyang fardu maghrib, maka sembahyanglah 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata, iaitu sunat muakkadah. Iaitu sunat muakkadah, iaitu sunat muakkadah dan dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada surah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratibah itu, maka sunat engkau sembahyangkan pula 4 rakaat atau 6 rakaat, dinamakan akan dia sunat awabi. Ini nama dia sunat awabin. Kerana sabda Rasulullah SAW, man salla bainal maghrib wal isya'i fa innaha min salatil awabin. Barang siapa sembayang antara maghrib dan isya', maka bahawasanya setengah daripada sembahyang awabin. Rawahu Ibnu Nasr, diriwayatkan oleh Ibnu Nasr dari kitab Al-Jami' As-Saghir. Okey. Dan sabda Nabi SAW, man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin qabla an yatakallama ghufira lahu dhunubuhu 50 sanah. Hadis Ibnu Nasr Al-Jami' As-Saghir. Artinya, tuan-tuan dan puan-puan,
barang siapa sembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat, dahulu daripada ia berkata-kata, nescaya diampuni baginya segala dosanya sekira-kira 50 tahun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan segala kaifiat sembahyang 6 rakaat ini, iaitu telah fakir sebutkan di dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Boleh rujuk di dalam Hidayatus Salikin. Fakir nakal kaifiatnya itu daripada Syekh Abdul Rauf, murid mula Ibrahim Al-Kurdi, maka engkau akan rujuk akan dia. Jadi Syekh Abdul Samad Palimbani ini dia menukil daripada kitab Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil ini adalah salah seorang ulama besar, ulama Melayu yang menjadi mufti di negeri Aceh. Mufti Aceh, pernah menjadi mufti Aceh pada waktu zaman beliau. Dan beliau ini murid kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dan kalau kita ada jumpa banyak hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu kitab-kitab, ada kitab-kitab manuskrip yang kita tahu ada perbincangan pergaduhan antara Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Abdul Rauf, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Antara Syekh Hamzah Fansuri setelah wafat, lalu datang Syekh siapa nama dia, Nuruddin Ar-Raniri yang memfatwakan Syekh Hamzah Fansuri ini sesat dan lain-lain. Nanti Syekh Abdul Rauf Singkil lah yang membetulkan kembali naratif tersebut dan menunjukkan makna sebenar dan lain-lain. Dan juga ada, iaitu Syekh Abdul Rauf Singkil ketika berada di Madinah sempat bertanya kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang menyebabkan Syekh Ibrahim Al-Qurani dia mengarang kitab nama dia Ittihafuz Zaki. Ittihafuz Zaki. Dari wal hadirat hafizakumullah. Wirid yang kedua, tuan-tuan. Wirid yang kedua iaitu daripada masuk waktu isyak hingga tidurnya. Wirid kedua ini dari mula masuk waktu isyak hingga tidurnya, tuan-tuan dan puan-puan. Hingga tidurnya. Apabila masuk waktu isyak, maka hendaklah engkau sembahyang. Hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat sunat qabliyah isyak. Demikianlah dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Fakihi, iaitu dan harus dikerjakan 4 rakaat itu dengan niat sunat qabliyah dengan 1 salam atau dengan 2 kali salam. Boleh. Mana-mana boleh. Setelah itu maka sembahyang fardu isyak. Barulah solat fardu isyak. Kemudian membaca puji-pujian yang masyhur yang dibaca kemudian daripada sembahyang 5 waktu yang dahulu itu. Kemudian maka sembahyang 2 rakaat sunat ba'diyah isyak, iaitu sunat muakkadah dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada surah Al-Fatihah akan surah As-Sajadah, iaitu Alam Alif Lam Mim Tanzilul ila akhirih. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada surah Fatihah, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Atau dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada surah Al-Fatihah, surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua, itu kemudian daripada surah Fatihah, surah Ad-Dukhan. Maka sekalian yang demikian itu dipilihi. Kelebihannya itu yang datang daripada Rasulullah SAW. Kemudian maka sunat pula disembahyangkan 4 rakaat. Demikianlah yang dipilih oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah. Dan kata As-Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaih Ad-Diniyah. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad menukilkan, Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dia menukil dalam kitab An-Nasaih Al-Diniyah As-Sayyid Abdullah Al-Haddad, wa hafiz ala 4 raka'atin ba'da salatil isya' fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salatu wassalam, 4 ba'da al-isya'i kamislihinna lin lailatul qadri.
Warraka'atu fi lailatul qadri ta'dilu salathina alfi raka'atin alfa raka'atin fi ghairiha minnal layali. Yang bermaksud artinya, peliharalah olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isyak itu, maka bahawasanya di dalamnya itu kelebihan yang amat banyak, kerana sabda Rasulullah SAW, apa dia? 4 rakaat kemudian daripada fardu isyak itu seumpama sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Dan 1 rakaat sembahyang di dalam Lailatul Qadar itu menyamai 30,000 rakaat malam dan dalam malam yang lain daripada malam Lailatul Qadar itu. Jadi ini adalah pentingnya untuk melakukan solat malam, tahajud. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tahajud tu apa? Kalau kita baca ni kita faham, tahajud itu adalah solat yang dilakukan setelah solat isyak. Sampailah antara solat isyak sampailah subuh. Dan dia dianjurkan untuk dia tidur. Tidur dulu baru dia bangun. Itu nama dia tahajud, iaitu setelah dia tidur. Setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir. Dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Dan sekurang-kurang akmalnya, sempurnanya itu 3 rakaat. Dengan 2 salam atau 1 salam. Dan adalah Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada surah Al-Fatihah, surah Sabbih isma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada surah Al-Fatihah, surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada surah Al-Fatihah, surah Qul huwallahu ahad. Dan surah Qul a'udzu bil falaq dan surah Qul a'udzu bin nas. Dan yang terlebih akmal, sempurna, daripada itu 5 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. Dan terlebih akmal kemudian daripada itu 11 rakaat. Dan inilah sebanyak-banyak witir atas kaul yang muktamad. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Salah di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ada kitab, nama dia kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam dia ada kitab salat. Yang bahas salat. Apa dia kata? Waqad awtara sallallahu alaihi wasallam bisalasin wa khamsin rak'atin. Wa hakadha bil awtari ila 11. Wa riwayatu mutaraddidatun fi 13 wa fi hadisin syadhin 17 rak'atan. Yang bermaksud artinya, dan sesungguhnya telah sembahyang witir Nabi SAW dengan 3 rakaat dan 5 rakaat. 3 dan 5. Demikianlah hingga 11 rakaat. Maksimum 11 rakaat. Dan pada satu riwayat yang berulang-ulang, Nabi SAW mengerjakan witir 13 rakaat. Pernah sampai 13 rakaat. Dan pada satu riwayat yang syadz, yakni dhaif, Nabi SAW sembahyang witir 17 rakaat. 17 tu pendapat yang syadz. Kan? Dan sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir pada witir setengah yang akhir daripada bulan Ramadan. Setengah akhir pada bulan Ramadan, dia disunatkan baca kunut kemudian pada witir rakaat terakhir pada witir tersebut. Tapi tidak, apakah boleh melakukan kunut pada selain waktu tersebut, pada witir selain Ramadan? Dalam kitab Majmu' meriwayatkan ada yang kaul yang boleh. Mazhab Hanafi boleh. Dan lain-lain. Hadir wal hadir ahlillahi. Tapi orang yang tak faham ni, dia pergi bida'ahkan, sesatkan orang yang buat benda tersebut. Sesatkan terus. Weh, macam mana? Hadir wal hadir ahlillahi. Ni masalah paling besar. Hadirin wal hadir hafizahullah. Dan apabila selesai daripada sembahyang witir itu, maka sunat dibaca Subhanal Malikil Quddus. Jadi apabila selesai daripada sembahyang witir itu, maka sunat dibaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kemudian dikata pula Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh.
Jallalta samawati wal arda bil azamati wal jabaruti wa ta'azzazta bi qudrati wa qaharta ibada bil mauti. Dan apabila beradat engkau bangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal sembahyang witir itu engkau kerjakan pada akhir malam itu. Maka hendaklah engkau pada ketika sembahyang witir itu membaca sekadar 300 ayat daripada surah yang tertentu. Dan adalah Nabi SAW pada kebanyakannya membaca akan surah Yasin, surah Sajadah, surah Luqman, surah Dukhan, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah. Dan maka jika tiada engkau baca segala surah ini di dalam sembahyang, maka sejujurnya jika jangan engkau tinggalkan membaca surah ini atau setengahnya dahulu daripada tidur. Dan adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahawasanya Nabi SAW kebanyakan ia membaca pada tiap-tiap malam akan surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Dan pada satu riwayat adalah Nabi SAW pada tiap-tiap malam membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israel. Dan pada satu riwayat adalah Nabi SAW itu pada tiap-tiap malam membaca musabbihat, yakni surah yang awalnya iaitu tasbih. Maka sabdanya adalah di dalam segala surat tasbih itu yang terlebih afdal daripada 1000 ayat. Dan jika tiada kuasa engkau bangun pada akhir malam atau tiada terbangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal padamu itu engkau segerakan pada awal malam mengerjakan sembahyang witir itu. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa dia kata? Sayyidatina Aisyah berkata, "Autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal al-laili wa awsatahu wa akhirahu intaha witruhu ila sahri." Rawahul Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Iraqi, ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya adalah Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang witir pada awal malam dan pada pertengahannya dan pada akhirnya, dan menghinggakan ia akan sembahyang witir itu hingga waktu sahur. Jadi mengakhirkannya sehingga waktu sahur. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah wirid tersebut. Kita baca lagi. Wirid yang ketiga, tuan-tuan dan puan, iaitu wirid yang ketiga, iaitu wirid ketika hendak tidur. Dan hanya senya dibilangkan tidur itu wirid apabila dipeliharakan segala adabnya, maka iaitu jadi ibadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada jumhur ulama. Apa kata Imam Ghazali yang nakal daripada jumhur ulama? Annahu idza nama al-abdu ala taharatin wa dzakara Allah ta'ala yuktabu musalliyan hatta yastayqidha wa yadkhulu fi syi'arihi malakun fa in taharraka fi naumihi fa dzakara Allah da'a lahu al-maliku wastaghfara lahu. Rawahu Ibn Hibban, seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya, apabila seseorang hamba Allah tidur atas suci daripada hadas, padahal ia menyebut akan zikrullah, nescaya disuratkan baginya seperti pahala orang yang sembahyang hingga ia terjaga daripada tidurnya, dan masuk malaikat di dalam selimutnya. Maka jika ia bergerak di dalam tidurnya itu, maka menyebut ia akan Allah Ta'ala, nescaya mendoakan baginya oleh malaikat dan memintakan ampun ia akan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi ibadatun wa nafsuhu tasbihun. Masya-Allah. Ini dalam takhrij Al-Iraqi, al-masyhur naumus sa'imi la naumul alimi, rawahu ad-Dailami. Ini riwayat Imam Dailami. Tapi yang betul naumus sa'imi, bukan naumul alimi. Artinya tidur orang alim itu iaitu ibadah,
dan nafasnya itu tasbih. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah bahagian daripada wirid yang ketiga, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada adab-adab tidur. Jadi ada adab-adab tidur. Ada adab tidur iaitu apa yang kita perlu buat bila tidur dalam hal untuk tidur, apa yang ada adabnya. Jadi Islam ni sampai waktu nak tidur pun ada adab dia, adab nak tidur, tuan-tuan. Ini pun ada. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah kita harap kita boleh segera khatam kitab ini pada waktu yang tepat, insyaAllah, sebelum masuk tahun baru. Kalau ada salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.